إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام دون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبملوه الكلام. لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله. Tiada kecil apabila membetuli akan dikau adilnya, dan tiada besar apabila berhadap akan dikau, apabila dihadapkan dengan dikau fadlinya. Apa maksud dia? Yakni apabila telah zahir sifatnya, sifat yang maha tinggi, maka itu batal amal daripada segala orang yang mengerjakan amal. Dan bahawasanya apabila lemah zahirnya sifat adlinya atas orang yang dikebencinya, maknanya dibenci dan dimurkai, maka batallah segala kebajikannya dan jadilah segala kepada dosa yang kecil. Dan apabila telah zahirlah sifat fadlinya akan orang dikasihinya, maka hendak hapuslah segala kejahatan dan jadilah segala dosa besar dosa yang kecil. Faham? Mana tidak ada dosa yang kecil bila berdepan dengan adlillah, keadilan Allah SWT. Tuan kau cari, orang panggil apa? Lubang cacing boleh jadi. Itu maksud. Bila tuan gunakan dia punya adil, habis. Apa maksud habis? Kita rasa wali-wali pun rasa sangkut. Itu maksud. Dia cek satu-satu. Sebab itu para awliya illahi ta'ala memohon kepada ta'ala agar mereka dihisap besok dengan guna sifat apa? Fadlullah, mana kurniaan banyak. Dihisap, lebih kurang diampun. Itu maksudnya hisaban yasira, penghisaban yang kecil. Tapi kalau diguna satu lagi adil, dia cek habis kita kan. Wali-wali pun rasa sangkut, apatah lagi kita. Itu maksudnya dia kata la saghirah, tidak ada kecil, iza qabalaka adlu, apabila mukabalah berdepan dengan kau tu adil dia. Bila adil dia cek satu habis dan zahir batin. Dia kata kau nak apa lagi atas dunia? Dulu atas dunia semua aku dah bagi. Habis orang susah engkau senang, anak orang bodoh, anak kau cerdik. Wah, satu-satu dia ongkit habis dan ya, jangan begitu. Aku dah bagi atas dunia. Tapi kalau digunakan fadlu, limpah kurnia dia lebih kuat diampun. Nanti yang diharap ke sana. Mana tidak ada kecil bila membetuli keadilan, dan tiada besar bila berhadap ya ketika fadl. Mana dosa besar mana sekalipun, kalau Tuhan beri keampunan dia boleh ampun. Ya, yang dan ampun dosa syirik itu pun kena muncak dia. Dosa lain boleh ampun. Bunuh apa tu dia 90 orang dia, 90 cukup 100. Ya, tak ada amal baru berjalan bertaubat tu pun diterima. Kalau dia nak terima, tak ada jawab boleh. Kalau digunakan kasih sayang dia, habis lepas, insya-Allah lepas dengan kasih sayang dia. Kalau digunakan keadilan, sangkut itu. Jadi kita dua harap bila memandangkan sifat fadli, dan raja harap, dan takut bila mana sifat adil. Mana sifat adil turun gitu. Yani apabila telah zahirlah sifat yang maha tinggi, ya, maka batallah amal daripada segala orang yang mengerjakan amal. Mana bila Tuhan tajalikan sifat dia adil dia yang maha tinggi, dia cek satu-satu, sana tak ada rasuah, tak ada guna. Dia cek habis terus sangkut. Takut sangkut sendiri. Kerana bahawasanya apabila lemah zahirlah sifat adli, dan apabila telah zahirlah sifat adlinya atas hamba,
telah tu kalimah tu. Kerana bahawasanya apabila telah apabila telah zahirlah sifat adlinya, sifat keadilan dia atas orang yang dikebencinya di bahasa Lampung, mana orang yang dimurkai Allah Ta'ala, ya, dan dimurkai, maka jawab dia apa? Batal segala kebajikan, ya, segala kebajikan yang dilakukan tidak ada arti kepada Allah Ta'ala bila dia orang yang dibenci. Contoh, siapa dia dibenci? Kufar, orang-orang kafir. Orang kafir, orang yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, sehingga dalam sifat Al-Quran, inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat melangkah atau muka bumi, siapa dia? Alladzina kafaru, ialah orang yang kafir dengan Tuhan. Itu nas Quran, kan ayat itu ayat Quran. Mana Allah Ta'ala labelkan orang kafir ini binatang paling jahat, sebab dia mencabar ketuhanan Allah Ta'ala. Ya, jahat tak jahat, Tuhan dinafikan. Jahat tak jahat anak dia, kalau anak dia kata mak dia datang, kau siapa ke? Aku dah ibumu. Ni kau siapa? Aku cerita siapa? Si Tenggang. Walau cerita maknanya tidak berlaku sebagai pengajaran, tapi kita tengok menyirap darah. Oh, terbakar darah dia. Kau dah kaya dah senang mak kau datang kau halau. Mana dia apa? Dia menolak keibuan padahal ibu dia. Itu konteks anak dengan ibu, ni konteks Allah dengan makhluk lagi besar. Dia tolak ketuhanan Tuhan, dia ambil patung mula dia sembah. Ini orang sangat dimurka, dibenci Tuhan. Maka dia buat amal laku dah, Tuhan tak terima. Itu maksud. Ada dia orang komen, dia pasal dia cerdik, dia boleh bodoh. Dia komen dalam apa, internet, dalam grup, dalam apa TikTok macam. Dia kata kenapa pula Allah tak bagi? Sedangkan orang beriman buat amal saleh dapat pahala, orang kafir buat amal saleh amal juga, kenapa tak dapat? Mana keadilan? Dia orang jawab senang, dia tak payah pakai nas Quran. Ni orang jadi tak payah nas Quran ni, kau bercakap boleh faham ni. Dia bakal ujarkan ni. Baik, sekarang kau pergi satu kilang besar, tempat pula produk besar, kau pergi kerja tapi jangan temu-duga. Tak payah temu-duga, tak payah tulis sijil, tak payah apa. Pagi petang pergi sapu sampah, buat kerja. Cukup bulan minta gaji, dapat tak? Dapat tak? Mana dapat? Nama tak ada senarai. Nama tak ada senarai dalam bertugas dah dapat gaji apa. Dia kerja dah overtime overnight pun takkan dapat. Dan dia mesti temu juga dulu. Bila diterima, baru tengok sijil pula bidang mana lebih lulusan, nak bayar gaji standard mana. Barulah dia bagi. Mana diterima. Kalau temu duga pun dia reject, tak ada benda lah. Bermakna syarat terima paling besar kali apa? Al-iman wal Islam. Dia beriman pun tidak dengan Tuhan tak percaya. Jadi nak ambil pahala dengan Tuhan. Tuhan ditolak, wah dia pahala. Terusnya bunyi. Ya, jadi kalau pakai akal dan kadang-kadang dia rasa dia pandai, boleh bodoh. Lepas tu saya nak hari kata mana tamada ala aqlin dalla. Siapa berpegang pada akal saja, confirm dia sesat. Akal manusia ni kontrol dia dan dia perlu dipandu dengan syariat Allah Ta'ala. Boleh betul. Ya, kalau orang dijawab tu senyap, dia tak bunyi ke. Ya, so dia pergi kerja. Ya, bos pun tak kenal dia. Tiba-tiba sebulan dia tak gaji. Kau kata, kau ni orang mana ni? Ya, mana datang ni, nama pun tak ada. Jadi maknanya kita kena diterima dulu. Dan penerimaan itu ialah akidah sahih, akidah yang betul. Dia beriman, dia mengaku ketuhanan Allah, dia kenal Tuhan dia, barulah dia berdoa, beramal saleh, dia iktiraf dan diganda-gandakan pahala cukup banyak oleh Allah SWT. Sebab segala fadail, kelebihan-kelebihan amal dia bertapak kepada iman. Kalau iman tak ada, tak dikira. Dia buat jalan pun aba'an mansurah, ditolak. Ulang orang yang melakukan syirik asrar pun amal dia tolak. Syirik asrar apa? Riya, kan? Batal amal kan? Pada amal habis. Ini bukan syirik asrar, syirik apa? Tak syirik kabir, syirik besar. Syirik dengan Tuhan terus. Dia terlatih lah, kan? Jadi bila Tuhan dah benci, habis dia tak iktiraf. Jadi maksud dia apa sini? Cari keridaan Tuhan, cari kasih sayang Allah. Di mana duduk dia? Dalam mentaati. Dia taat kita disuruh iman, disuruh amal saleh, maka jadi hamba Allah yang dikasihi. Di antara dia suka minta maaf dengan Tuhan sayang. Innallaha yuhibbut tawwabin, adalah kasih pada orang yang suka bertaubat. Itu orang kasih. Dan kasih banyak dia dapat.
maka batal segala amal yang tidak diterima. Dan jadilah segala kepada dosa kecil besar. Pada buat dosa kecil besar, lagi kalau besar, maka apabila telah zahir atau telah, tadi ada tu telah, apabila telah zahir sifat fadlinya, sifat limpah kurniaan dia atas orang yang dikasihinya, daripada antara orang dikasihi orang yang bertaubat. Sebab kalau dosa apa buat cepat taubat, dan bila dikasihi mudah diampuni, maka hapuslah segala kejahatan dia, ya, bersih. At-ta'ib minaz zam kama la zam. Orang yang bertaubat dari dosa dia seolah tak ada dosa, bersih. Itu kasih Allah Ta'ala kepada orang yang suka membersihkan diri. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bersih. Bagaimana kalau dia tak nak bertaubat, dia suka lagi kepada kekotoran maksiat, ya, dia suka bergelumang. Dan jadilah segala dosa besar kepada dosa kecil. Apa makna dosa kecil? Maksud dosa besar mana pun dia akan diberi keampunan sekiranya dia bertaubat dengan sungguh. Dan kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi radhiyallahu anhu, kalau dihantarkan atas mereka itu adlinya, maka Tuhan semak kita dengan adil, cek dan saya tiada lagi tinggal bagi mereka kebajikan. Habis itu jalankan keadilan, dia cek satu-satu, habis amal kita tahu dia kadang masuk itu, masuk macam-macam. Jadi kalau diperoleh mereka itu fadlinya pula, kalau boleh limpah kurniaannya, saya tiada lagi tinggal bagi mereka kejahatan. Sebab Tuhan pun lupa diampun, ambillah bersih. Dan senang daripada doa Syekh radhiyallahu anhu. Apa doa dia? Hai Tuhanku, jikalau engkau kasih akan aku, nasib engkau ampun segala kejahatan. Ya. Dan jika engkau benci akan aku, nasib dia cari dapat terima segala kebajikan. Ya, Tuhan dah benci kebajikan boleh tak terima. Dan kata Sayyid Syekh Abu Hasan Al-Syadzili radhiyallahu anhu, kata Syekh Abu Hasan Al-Syadzili radhiyallahu anhu, apa kata dia? Dalam doanya, kata, hai Tuhan, jadikan segala kejahatanku orang yang Engkau kasih. Allahumma ja'al sayyati sayyati man ahbabta, wa la taj'al hasanati hasanati man aghdabta. Yang kejadikan segala kesalahan orang yang Engkau kasih. Apabila kesalahan kasih, mana mudah mendapat keampunan. Dan jangan kejadikan akan kebajikan orang yang Engkau benci. Ya, orang kafir dan benci juga aku benci. Ya, orang beriman adalah kasih. Jika dibuat dosa pun dia tobat, continue bersih. Itu doa si Abu Hasan Al-Syadzili radhiyallahu anhu. Jadi Tuhan ku jadikan segala kejahatan ini kejahatan orang yang Tuhan kasih, dan jangan jadikan segala kebajikan kami akan kebajikan orang yang Tuhan murka. Dan murka kita jangan kafir, syirik, murka, bila murka buat aku enggak aku. Dan kebajikan itu tiada memberi manfaat dia serta benci daripada. Ya, kalau Tuhan dah benci seseorang tadi, dengan sebab apa? Tidak mengikut perintah Tuhan dengan sebenar, itu kebajikan pada zahir dia Tuhan tolak. Contoh kita beramal,
Zahir nampak kan baik, tapi Tuhan benci sebab batin dia tak bersih. Dengan riak, ujub, semua dia tak kabur ni, Tuhan benci. Dia Tuhan benci, maknanya Tuhan tak tolong amat dia dosa. Dan kejahatan itu tidak memberi mudarat serta kasih daripada ini. Seorang melakukan kesilapan, tapi orang itu dikasih Allah sebab dia tak tawab sangat untuk bertaubat. Dia buat salah, dia taubat, usir. Ya, dan seterusnya. Jadi cari kasih Tuhan, ya. Orang yang paling tinggi darajat mendapat kasih Tuhan apa? Orang yang memadamkan pandangan wujud dia dengan sentiasa memandang wujud yang hakiki. Ya. Waktu ibadat dia sampai la yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa iza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u. Sentiasalah hamba-Ku mendampingkan diri selepas mengerjakan amalan yang wajib dengan amalan yang sunat. Mendamping. Sampai bila didamping itu? Sampai aku kasih. Bila aku kasih, fa iza ahbab. Bila aku kasih, kuntu sam'ah allazi yasma'. Akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan aku. Ya, kita dah tahu pendengaran dari Tuhan. Sekarang kita nak adjust dan supaya terasa kita mendengar dari dia. Kita bercakap dari dia, kita berjalan dari dia. Mana kita sedar betul semua ni kurnia dari dia. Kita ibadat semua rasa dari dia. Ya, jadi maknanya mana dia datang rosak. Kalau dia nampak semua dari Allah, maka dia tu pun tak berani nak mengaku diri, makan semua pinjaman saja. Maka bersih dah amal tu, bersih. Itu dia Tuhan jadi kasih. Jadi bila Tuhan kasih, mana Tuhan letakkan dalam kalbi insan jadi satu sifat, ya, yang menjadi manik, benda yang menyekat, blok daripada penyakit dalaman. Ya, dia obat besar. Apa dia? Dia memandang semua hakikat dari jadi tak nampak diri dia. Dia nampak diri dia, dia makin ibadat, makin nampak kebesaran, keagungan, kehebatan Allah yang maha dahsyat. Jadi kita bersihlah amalan. Ya, amalan jadi rosak bila kita pandang diri kita. Ini saya. Walaupun mulut tak cakap, ini saya, ini saya. Dia bercakap bila kepada orang puji, wah, ini tadi hebatlah, tahu tak boleh. Itu habis, itu setan itu. Yang terbalik. Ya, Tuhan suruh pandang dia, bukan pandang kita ni siapa, bahagia dia, bangsat kita dengan Tuhan. Jauh mengemis rahmat Tuhan setiap saat. Dia potong ni kan terbalik dulu. Dia potong terbalik dulu. Allah. Habis. Dan ketahui ilmu bahawa sesungguhnya hamba itu apabila telah ikhlas, ya, dalam amalnya, jawab dia apa? Nasaya zahirlah baginya segala faedah. Ya, mana kita kalau tanam pokok itu cantik betul, insya-Allah ada buah dia. Jadi ikhlas bila cantik betul, ada dia punya buah. Faedah dia apa? Maka jika ada lagi tinggal dalam ikhlas, maka berdiri ia serta wujudnya. Maka jikalau ada lagi tinggal di dalam ikhlas, mana tak berfungsi, maka berdiri ia serta wujudnya. Mana dia masih lagi memandang diri dia. Faham? Dia masih pandang diri dia, ni saya. Dia tak pakai. Sebab tu kita guna la haula wa la quwata illa billah. Padam yang lain tak upaya melainkan semua daripada diri Allah. Maka jikalau ada lagi tinggal dalam ikhlasnya itu, maka berdiri ia serta wujudnya dengan apa? Wasitah memandang amal. Bila hamba tu terasa lagi dia yang buat, ya, memandang perantaraan wasitah dia tak matikan terus memandang dari Allah Ta'ala. Jadi kalau ada daripada orang yang ahli mahabbah, ya, kalau ada penyakit tu dan ikhlas tu, maka terhijab daripada dia akan terhijab, mana terbimbing daripada Allah Ta'ala. Kalbi dia tak akan dapat syuhud memandang Allah Ta'ala dengan tepat. Memandang kalbi, memandang mata dia, mata dapat tempat. Kalbi mana fokus perempuan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi terhijab daripadanya itu memandang amalnya dan hakir daripadanya. Dia ada melihat baginya amal serta berdiri pada sekalian amalnya. Maka adalah demikian itu menunjukkan ada ikhlas. Dan kalau dia tak pegang pada amal dia, tak nampak lagi serta diri dia. Dia semua nampak apa? Kurnia Tuhan
bantuan Tuhan, gerak daripada dia, tasarruf dia, maka ikhlas nama. Baik, ikhlas mana peringkat? Yang pertama, disucikan supaya apa? Niat kita kenal. Yang kedua, diikhlaskan di sudah awal, di sudah pas di pasal. Buat ibadat pasal. Nanti reda kan nanti pahala. Dan ikhlas paling tinggi dia sudah awal, dia sudah syuhud dan musyahadah. Mau bersih kalbi daripada memandang yang lain. Jadi pandang dia atau lebih bersih pandangan dia, bersih syuhud kalbi. Kita memandang melainkan diri dengan Tuhan senantiasa. Walaupun jasad dia bersama makhluk, berbuat makhluk, berbicara, mengajar, semua buat kerja di rohani lah. Sebab kenalan dia boleh dua duduk dua keadaan. Dua keadaan jasad dengan makhluk, kalbi dengan roh, boleh bersih. Itu semua pakaian dikasih Allah Ta'ala wali-wali. Dan terhijab daripada habis daripada memandang amal. Dan akhirlah menghinalah dia wujud hingga tiada melihat baginya amal serta berdiri pada sekalian amal. Maka adalah demikian itu menunjukkan atas ikhlasnya dalam amal. Oh, amal itu bersih dan sucilah daripada nazar, maka bersihlah ia daripada memandang. Mana nazar? Mana memandang? Nazar memandang akan wujudnya. Sebab apa dia tak pandang wujud dia? Sebab dia sedang asyik memandang wujud yang hakiki. Sebab dia wujudullah Ta'ala. Betul suruh kita banyak zikir sampai terletak dalam kita bersedak memandang dia. Sebab dia kena beri tumpuan. Dalam zikir dia kena tumpuan. Itu ibadat semua kena penumpuan. Sampai di tumpu itu Tuhan hadiah lagi manis. Kita ada tumpu tidak? Tengok manis tak? Coba ibadat ada rasa manis tak? Kalau rasa manis itu hasil daripada tumpuan. Kalau ibadat saja buat kita ada kosong. Macam mana tak ada penumpuan? Dia bila fokus saja, dia ada istirahat, dia akan dihadiahkan. Itulah lazzatul ibadah, kemanisan. Bila lazat ibadat itu dijaga betul lagi naik, maka dicempakkan lagi satu pun yang antara dipanggil al-uns, maka kejinakan, asyik, rindu. Bila rindu dia kuat pun, baru dia buka. Rapak pun hijab, apa angkat hijab. Hijab kalbi kita, yang lain jadi terang, yang gelap jadi terang, yang jauh jadi dia dekat. Yang mantap nampak, buka hijab. Syuhud, musyahadah. Itu ada fokus kita. Cek dia tengok. Pertama kali kita ada manis tak? Buat ibadat ni seronok tak? Lazat tak? Mana sedap nak makan? Kita zikir dengan buah mana sedap. Kita semayang mana sedap nak makan. Kalau makan berasa betul. Zikir ibadat semayang ada rasa tak? Tak ada rasa saja kosong, itu pun jauh. Kita tak ada penumpuan. Kami minta doa tak? Allah Tuhan hamba supaya kami dapat betul menumpukan sebagaimana yang Engkau kendaki. Sehingga Engkau berikan kami kemanisannya, dan Engkau beri kami kerinduan dengan Engkau, dan Engkau bukakan hijab. Allah. Dan sucilah daripada nazar kepada wujudnya. Bermakna kalau pandang pada wujud kita, belum apa kan? Belum suci lah. Tak suci yang bagi apa? Kotor ni sebab nazar. Kotor ni sebab ibadat dua, cantik, bersih dalam. Untuk mendapat akan musyahadah tu, kotoran dia apa? Ruh dia tu nafs, memandang dia. Dia kita padam ke benda tu, baru dia terasa. Boleh nampak bersih, lazat dia dengan Allah Ta'ala. Sucilah pada nazar ni, pada wujudnya. Dan demikian itu kata mu'alif, la amala arka lil kabul min amalin yaghibu anka. La arja amalin. Sebab dia izakan dalam amru kazalik, kerana urusan macam tu, maka la amalan arja lil kabul. Tidak ada satu amalan yang terlebih diharap diterima oleh Ta'ala. Mana sawabu usulun nafli, saya pahala dia, hasil manfaat dia dan kabul daripada mana? Min amalin yaghibu anka syuhuduh. Mana amal yang kau lenyap daripada engkau syuhud dia, bisyuhudi man huwa wafaqat. Dan kita memandang akan orang yang memberi taufik kepada kita. Bila kita ada amal tu mana kalau jadi amal yang macam inilah amal yang diharap sangat, memang diterima oleh Allah. Bila lenyap daripada pandangan kita,
Ya. Sebab tu pun lagi kita pandang diri kita, dia akan datang penyakit. Apa penyakit? Dia uji, semua. Apa dia? Dia kata lenyapkan. Sebab tu hakikat kena padam asal. Kullu hakikatin la yang, setiap hakikat la yamku asal al-abd, tidak menghapuskan akan kesan hamba, pandang-pandang hamba. Walaisat ni hakikat itu bukan hakikat itu. Lagi nampak sebab dia hakikat itu tenggelam. Sebab dia kata alamatul ikhlas. Ya, banyak pentarifan ikhlas ulama berpuluh-puluh ya ibarat. Di antara alamatul ikhlas, tanda ikhlas apa dia? Ayyaghiba anka, bahawa lenyap dari qalbi kamu tu al-khalq makhluk. Di mana dia lenyap? Fi musyahadatil haqqi, bila dimusyahadakan al-haq. Musyahadah ke Tuhan ternyap. Mafhum mukhalafah ni bila nampak makhluk, maknanya musyahadah belum betul tepat. Kalau tepat memang hilang. Yang tepat menghadap Tuhan yang tenggelam yang lain. Di situ dia bawa dia istighraq, lazat dengan Tuhan tak boleh dicika dan kenikmatan paling besar. Bila dia bernikmat dengan Allah Ta'ala, lenyap pandangan yang lain. Mana tiada amal yang terlebih harap bagi membaiki segala hati pahalanya dan hasil manfaatnya dan kabul mana daripada amal yang gaib, mana lenyap daripada memandang dia, memandang amal. Bahasa Ali tafsirkan wala amalus salih yarfa, amal salih Tuhan angkat. Dalil Tuhan angkat bermakna dia tak ada lagi hati dia, benda dah angkat. Bermakna kalau dah ada dari ingat-ingat, tapi tu pula cerita lagi amal kita kat orang, sebenarnya tak diangkat. Sebab kata ulama besar kata kita melontar jamarat, batu-batu lontar, yang diterima semua diangkat. Habis tak terima, tinggal tambur yang dicekkan. Tu dia. Sebab tu dalam konfirmasi kita makruh kita memakai batu mustakmal. Batu orang dah pakai kan, kita pandang yang reject. Barang reject kita pakai makruh. Tuan nak ambil, orang balik-balik kita putih balik. Boleh pakai tapi makruh. Sebab tu batu reject ni. Bukan batu jet ada harga. Ni batu reject. Sebab kalau angkat, dia angkat dari sini. Kita pun Masya Allah Al-Mubarak zaman dia tersebar lagi kan. Masa dia pergi Mekah berjadi, dia berikan maklumat mimpi atau mimpi ke dalam mimpi dia. Tahun ini haji yang diterima tak sampai 20 orang. Allah, terus banyak-banyak pusing tu tak sampai 20 orang. Bayang takut dengan Allah. Dan dia ada amal yang terlebih diharap. Ni cara amal nak diterima ni. Cara dia apa? Hilang. Dia buat tu pandang dia je. Kalau kita buat kita tak pandang dia yang mengurniakan, dia yang membantu kita, dia menggerak segala-galanya, kita rasa kita. Bila rasa kita nampak kita besar. Bila rasa kita besar, amal dia lah. Dia tangan dia untuk semua. Lepas tu kalau dimatikan pandang dia semua gerak minallah, habis tak ada kita dah. Habis kita bawa dia dapat syukur lazat dia pula dengan Tuhan ya. Memandang dia dengan sebab apa? Memandang yang memurniakan dia. Siapa murnia? Al-Mun'im wallah. Hati dia pandang berlazat dengan Mun'im, pemberi nikmat, maka dia akan nampak dia membukakan berbagai nikmat dan rahsia. Dan hakirlah padanya, menjadi hinalah rahsia di dalam wujudnya dengan iktibar bahawa sentiasa ia patut akan yang engkau perbuat akan dibagi. Jadi kasi dia tak layak. Hasil sifat yang baik, tawaduk, dia merasa dia tidak berkelayakan, padahal dia paling hebat, jauh. Dan tak mau terbalik, takabur, dia tak layak tapi dia rasa dia sali macam. Bagi barang yang di dalam daripada segala inlat, mana penyakit dan afat, mana penyakit-penyakit dalaman, mana afat. Kerana bahawa demikian itu yang menyampaikan dia akan dikau pada ihtimal atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kita hapuskan pandangan, gaibkan, lenyapkan pandangan kita, itu dia panggil yang menyampaikan atas kau berpegang kepada Allah Ta'ala dengan sebenar, dengan tiada ilat, dengan tidak ada penyakit, mana bersih betul. Kerana tiada engkau lihat bagimu amal harga dengan iktibar sedikit-sedikit. Kita sentiasa memandang kekurangan kita. Jadi kita rasa kita tak layak menerima hadiah. Kalau orang beri hadiah pun dia rasa memang saja nak beri. Jangan rasa kelayakan. Orang yang merasa dia layak itu takabur. Orang yang sifat tawaduk dia tak pernah merasa dia
berkelayakan. Walaupun pada zahirnya dia paling hebat, kita akan mengatakan ya, ulama-ulama dulu dia kalau tulis kitab sampai 70 kulit kan, masalah-masalah kitab. Habis kitab sekarang dia letak dekat Kaabah dan disemayang hajat. Ya Allah, karanganku tadi kalau tak betul kena kau hapus. Letakkan ada 2 bulan. Apa tak jejaknya. Kita bila aku boleh letak dia terbang. Ya, tak berganjak. Kalau aku karang tak ikhlaskan kau hapus pula. Yang ibu datang dia terbang ni kan. Dia tengok tak betul. Sebab ni bila dia tobong dia cop balik beratus tahun nak pakai kitab dia. Sebab dia mengarang daripada qalbi yang khalis, jiwa yang bersih tu. Memang dia cari reda Tuhan. Bahkan dia menulis tu dia rasa gerak dari Tuhan. Tak ada dia. Ya, tu cantik kan. Nur Nur Musyahadah. Tinggi. Sebab tu dia punya karangan ni kitab ni kita baca ni kita. Ya. Nak tak dilaksanakan dari beratus tahun. Satu dunia orang kan. Ya. Kalau kitab kita karang habis sebulan baca simpan. Dia punya baca sebab apa? Nur dia ada. Ya, dia punya intibat di dalam tu lain. Keberkatan dia tinggi. Sebab apa? Hasil daripada ikhlas. Ikhlas pada tinggi apa? Ada ia, tiada engkau. Tak ada bila habis. Banyak nampak dia karam dalam memandang af'al Tuhan. Apa tinggi, kualiti dia tinggi. Dan tiada engkau lihat bagi amalmu harga dengan iktibar sedikit siddiq kita dengan Tuhan. Atau kerana bahasa Tuhan itu yang maha besar kadar kudrahnya, yang mengurniakan dikau bagi berdiri pada haknya. Ya, kita rasa yang kita buat semua bukan kita. Dia yang pimpin, dia yang atur, dia yang beri hidayat, dia beri taufik, dia beri kita kesihatan, dia gerakkan semua dia. Kullu min indra, semua datang dari dia. Ketika kita barulah kita rasa seronok dengan dia, kita tahu semua dari dia. Dan terhilang sifat mazmumah. Itu di antara jalan shortcut yang cukup kuat yang ulama pakai. Apa? Tinggalkan pandangan diri, bekalkan memandang diri saja sebagai pemurnia yang maha lemah lembut kasih sayang pada hamba. Sumpah Syekh Ali Husain Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina